Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersua untuk sesi persekolahan yang baharu 2022-2023, yang mana pada kali ini kita akan bersama-sama dalam kelas PDPR, iaitu pembelajaran di rumah, yang mana Ustaz Muhammad Fazil akan masuk untuk subjek Jawi dan Khat bagi darjah 4. So, jadi pada hari ini Ustaz akan membincangkan tajuk iaitu tanda bacaan. Okay, tanda bacaan lah. So, Ustaz nak tanyalah kamu semua ni dah ready belum? Okay, dah ready, kita sama-sama belajar. Dan sebelum kita nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama dulu membaca doa. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini dengan lebih baik lagi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud, kenapa kita perlu berdoa? Agak-agak apa jawapan kamu terlintas di fikiran? Okay, doa. Mudah-mudahan kita berdoa ni Allah SWT memudahkan pembelajaran kita, dapat rahmat dan kebaikan daripada apa yang kita pelajari. Itu maksud kita baca doa lah. Minta Allah buka hikmah dia demi kebaikan kita semua. Alright. So, jadi hari ini Ustaz nak masuk tajuk tanda bacaan. Agak-agak kamu lah kan. Tahu tak tanda baca tu apa? Pernah guna tak tanda baca ni? Biasa tanda bacaan ni kita gunakan pada perkataan ayat dalam bahasa Melayu. Cuma untuk Jawi ni kita cuma alihkan ejak kepada, kita baca tu kepada ejaan Jawi. Cuma dan di situ kita tambah tanda baca. Jom kita lihat tanda baca yang kita akan tengok pada tahun ini adalah, ni kita maksud dia dulu. Definisi dia adalah tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca, maknanya kepada kita lah yang nak baca tu, supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Maksudnya tanda baca ni adalah simbol khas tertentu yang digunakan dalam satu ayat. So, bila kita baca, dia ada intonasi dia, ada gaya dia. Bukan kita main baca je, tak. Dia ada tata cara nak baca dengan betul. Sama dalam bahasa Melayu lah, kita bila baca ayat mesti ada tanda baca. Bila tanda baca ni memudahkan untuk kita kena pasti ayat tu di mana, kan? Tak adalah kita baca straight je. Okay. Dan kita akan tengok apa dia contoh-contoh tanda baca. Okay. Dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda baca yang kamu semua kena tahu. Semua ni ada fungsi-fungsi dia. Okay. Dekat mana nak guna, apa simbol-simbol dia. So, kena tengok satu per satu. So, kita tengok dulu nokta. Nokta bagi tulisan Jawi dan Rumi, simbol yang sama. Tak berubah pun. Tetap titik bulat. Nampak? Okay. Contohlah. Tapi dalam ayat dia tak adalah hitam besar ni. Cuma kita titik kecil pun jadilah. Yang penting nampak tanda nokta. Alright. Kemudian nokta bertindih. Nokta bertindih ni atas bawah. Dia tak ada melintang kiri kanan. Tak ada. Nokta bertindih atas bawah. Jawi dan Rumi masih lagi menggunakan yang sama. Sempang. Okay, sempang ni tanda tolak.
Kan? Tanda tolak. Yang ini Jawi dan Rumi menggunakan simbol yang sama dan dekat tanda sempadan ada tempat-tempat tertentu yang akan menggunakan tanda ni. Okay, nanti kita akan tengok dari masa ke semasa. Alright. Next, seru. Tanda seru, Jawi dan Rumi menggunakan simbol yang sama. Dia tak pernah terbalik. Dia macam huruf I. Tak ada. Dia simbol dia tetap panjang, titik bawah. Alright. Koma. Okay, koma ni bukan koma. Koma. Orang Perak kata koma. Koma ni maksudnya mereka. Tak ada. Di tanda baca ni kita panggil dia koma. Koma ni dia untuk Jawi dia macam nombor 6 dia terbalik. Okay, macam nampak tak mata dia ke bawah. Kalau yang Rumi pula mata dia ke atas. Mata dulu baru ekor. Kalau Jawi dia ekor dulu baru mata. Dia terbalik. Okay, terbalik. Tengok betul-betul simbol dia. Jangan salah tempat nanti. Soal pun sama juga. Menggunakan simbol sama cuma terbalik. Okay, kalau tanda soal agak-agak telinga sebelah mana? Yang tanda soal ni kita main telinga. Tanda soal. Kalau Jawi, kiri ke kanan? Awak cuba tengok tu. Kat mana bentuk dia? So, dia akan berada di sebelah. Yes. Tanda soal. Kalau Jawi berada di sebelah kiri. Ikut macam macam pakai anti-anti. Kalau perempuan lah. Tak, anti-anti kan ke bawah kan? So, jadinya kepala ekor ke bawah. Kalau Rumi pula dia tersebelah kanan, sama juga. Pusing, ikut telinga, nyuntai ke bawah. Macam tu, pakai hati-hati kan. Ikut bentuk telinga, lepas tu ke bawah. Right. Itu tanda soal. Kemudian pengikat kata, untuk Jawi, buka dia 99. Kepala ekor, barulah ayat. Kemudian tutup dia, yang bawah ni, tutup dia adalah 66. Macam nombor 66 kecil atas. Bagi Rumi, pembukaan dia 66. Dia terbalik. Okay, 66 tutup 99. Dia terbalik. Cross. Okay. Bila cross, pastikan bila kita kata, okay, sila tukarkan ayat ini dan seterusnya gunakan tanda baca bagi tulisan Jawi. So, tulisan Jawi kena tahu, bentuk dia sekian. Ada yang sama, ada yang berbeza. So, kena tengok satu per satu. So, kat sini setakat ni faham. Jelas nampak? Okay, so hari ni kita akan lihat tanda baca yang pertama, iaitu noktah. Itu simbol dia. Tet, cik tu, kan? So, kita akan lihat satu persatu apa fungsi dia. Okay, dekat sini kita ada 3 fungsi yang awak kena tahu, kena ambil maklum. Okay, yang pertama, tanda berhenti digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Maksudnya, tanda noktah ni berada pada hujung ayat. Okay, contoh. Bapa Amin seorang anggota bomber. Noktah. Nampak tak? Terletak dia di hujung. Untuk yang kedua, tanda singkatan nama jabatan, organisasi, pertubuhan dan syarikat. Singkatan ni maksudnya kita ambil huruf yang pertama bagi setiap perkataan. Kalau nama organisasi atau syarikat lah. Contoh, ta, titik, lam, titik, dal, titik, mim, titik. Ni sepatutnya. Okay. Apakah maksud ni simbol ni? Kita maksud dia tentera, laut, diraja, Malaysia. Okay. Ta, titik, lam, titik, dal, titik, mim, titik sepatutnya. Okay. Sama juga dengan PDRM. Polis Diraja Malaysia. Pa titik, dal titik, ro titik, m titik. Ataupun mim titik. So maksud je. Okay. So semua ni sama juga dengan kita ada lagi PBSM. Persatuan Bulan Sabit Merah. Huruf-huruf yang pertama tu kita ambil kalau Jawi. Okay. Di kalau bahasa Inggeris lain pula. Nanti kita akan tengok dari masa ke semasa nanti. Okey, yang ketiga, tanda selepas nombor senarai. Okey, contoh 1 noktah, 2 noktah, 3 noktah, 4 noktah dan seterusnya. Kalau melibatkan lebih daripada 5 maklumatlah. So 1 noktah, 2 noktah, tu simbol titik tu dekat situ. So setakat ni faham Tanda yang pertama, tanda berhenti pada akhir kata ayat sempurna. Kemudian yang kedua, tanda singkatan jabatan organisasi. Dan yang ketiga, tanda selepas nombor senarai.
So ketiga-tiga fungsi tanda noktah ni kamu kena tahulah. Supaya nanti bila kita buat ayat ataupun latihan yang berkaitan dengan tanda noktah ni, awak tahu dah. Oh, saya dah faham dah. Dekat mana saya nak letak noktah ni? Dekat takkan nak letak depan. Mesti letak di tempat-tempat yang ada fungsi dekat dalam ni. So kau tengok betul-betul. Jangan salah masuk. Bila kita salah masuk, automatik dia akan jadi salah. Tu kena berhati-hati. InsyaAllah Jawi ni insyaAllah senang. Kamu dapat faham dia punya fungsi ni, senang. Untuk bila buat latihan berikutnya nanti. Okey. Jadinya Ustaz rasa sampai situ dahulu untuk tanda baca pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung tanda baca yang berikutnya pada siri yang akan datang. Sekian daripada Ustaz. Yang baik itu daripada Allah. Yang kurang itu datang daripada kelemahan Ustaz sendiri. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.